Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nur Farhanis Rohani binti Abdul Khalid. Nombor matrik saya 10 DEP 20F 2010. Ini adalah ahli grup saya, iaitu yang first adalah Hanis Aina binti Muhammad Kamal. Nombor matriknya 10 DEP 20F 2002. Dan yang seterusnya adalah Anis Hazwani binti Muhammad Syaharuddin. Nombor matrik dia 10 DEP 20F 2012. Okay, hari ini kami akan bentangkan tentang pembedahan variatik yang dianggap sebagai pembedahan kosmetik kini semakin menjadi pilihan sebagai rawatan klinikal untuk mengatasi masalah berat badan yang berlebihan ataupun obesiti. Sebelum saya terangkan maksud pembedahan bariatik, mari kita lihat satu video tentang pembedahan bariatik yang diterangkan oleh Datuk Dr. Nick Liza tentang pembedahan bariatik ini. Bariatric operation. Bariatric atau metabolic operation adalah operation atau pembedahan untuk mengurangkan berat badan dengan banyak bagi orang yang mengalami masalah morbid obesity. Apakah definisi morbid obesity? Definisi morbid obesity bergantung kepada definisi WHO ataupun sekarang kita ada definisi Asia. Tapi secara umumnya BMI yang lebih daripada 30 dianggap sebagai morbidly obese. Okay? So kategori dan tahap obesity meningkat dengan meningkatnya peningkatan BMI. Pesakit yang BMI lebih daripada 50 dianggap sebagai super obese dan lebih daripada 60 super obese. Dan kita tahu masalah obesity ini amat bahaya dan boleh memudaratkan pesakit-pesakit. Okay, first saya akan terangkan apa itu maksud pembedahan bariatik ini. Okay, pembedahan bariatik ini adalah pembedahan yang membantu seseorang menurunkan berat badan dengan membuat perubahan kepada sistem pencernaan, sama ada dengan mengecilkan perut ataupun memintaskan sebahagian daripada usus kecil. Pembedahan bariatik ini juga dapat mengecilkan saiz organ dalam perut. Apabila saiz perut yang akan lebih kecil, pesakit akan merasa cepat kenyang walaupun hanya makan sejumlah makanan yang kecil. Saiz berat badan yang lebih kecil juga memberi tindak balas hormon pada badan untuk mengurangkan rasa lapar. Pengurangan kuantiti makanan dan pengurangan rasa lapar sekaligus akan membuat pesakit bariatik dalam keadaan definisi kalori. Selain itu, menurut pakar bedah, Pusat Pengurusan Berat Badan dan Pembedahan Hospital Pakar KPJ Damansara, iaitu Datuk Dr. Harun Ahmad, ialah pembedahan bariatik dicadangkan kepada mereka yang indeks jisim MBI melebihi 38 hingga 40% dan gagal melalui cara pengurunan berat badan yang lain, contohnya senaman ataupun diet lah. Selain begitu juga, bagi mereka yang mencapai MBI 35 dan menderita penyakit seperti diabetik kronik dan masalah jantung berkaitan dengan obesiti, turut disyorkan untuk menjalani pembedahan ini. Fungsi utama pembedahan bariatik bukanlah sekadar untuk kurus, tetapi lebih kepada pemulihan kesihatan, kerana obesiti punca pelbagai penyakit kronik. Walaupun bagaimanapun, pembedahan bariatik bukanlah dikategori sebagai pembedahan kosmetik. Saya akan terangkan 4 kebaikan melakukan pembedahan bariatik ini kepada pengidap obesiti.
sebelum itu saya akan terangkan apa itu obesiti. Obesiti adalah satu penyakit kronik yang sedang menular di kalangan masyarakat dunia dan Malaysia khususnya. 10 tahun dahulu, obesiti hanyalah dikenal pasti sebagai faktor risiko kesihatan utama untuk pesakit kardiovaskular, khususnya pada penyakit jantung. Tetapi sejak 5 tahun kebelakangan ini, bersandarkan penemuan saintifik baru, masalah obesiti ternyata adalah satu penyakit yang membawa kesan buruk terhadap kesihatan dan penyumbang kepada penyakit-penyakit yang lebih serius. Pada individu yang terdedah kepada obesiti, terutamanya penyakit jantung dan obesiti. Sekarang saya akan terangkan kebaikan melakukan pembedahan bariatik kepada sakit obesiti. Pertama adalah peningkatan kesihatan yang lebih baik. Peningkatan status kesihatan yang lebih baik juga dapat dilihat di kalangan pesakit diabetes, darah tinggi serta mampu merendahkan kandungan lipid dalam darah pesakit obesiti sebanyak 60% hingga ke 80%. Pembedahan ini telah ditemukan sebagai rawatan yang lebih berkesan berbanding rawatan lain seperti ubat-ubatan ataupun suplemen yang dalam pengawalan berat badan. Yang kedua adalah tidur yang lebih baik. Menerusi kajian yang dilakukan di Universiti Pennsylvania, iaitu daripada Amerika Syarikat, mendapati individu yang berjaya menurunkan berat badan dengan melakukan pembedahan bariatik ini akan bernafas dengan lebih mudah pada waktu malam, selain kualiti tidur juga meningkat. Dalam kajian yang sama, individu yang hilang berat badan sebanyak 5% boleh tidur 22 minit lebih lama pada waktu malam. Kita boleh lihat di Malaysia, artis di Malaysia ramai yang melakukan pembedahan bariatik ini. Salah satunya iaitu Rahim pelawat sepatu. Kata Rahim, dia menyasarkan dapat menurunkan berat badan yang sebanyak 15 ke 20 kilogram dalam tempoh 2 bulan selepas pembedahan bariatik ini. Dan dia juga tidak lagi perlu bergantung kepada alat tekanan saluran pernafasan untuk tidur. Dalam kenyataan lagi, dia hendak kurus bukanlah keutamaannya, kerana dia lebih pentingkan untuk menjaga kesihatan memandangkan usianya pun sudah meningkat. Dia juga mengatakan, sasaran saya agar masalah seperti gastrik dan sukar tidur dapat pulih selain menjalankan kehidupan lebih sihat dan selesa selepas ini. Itu yang dikatakan oleh Rahim pelawat sepatu. Okay. Dari kenyataan yang dikatakan ini, yang dia lebih selepas berat badan dia turun dan melakukan pembedahan bariatik ini, dia dapat tidur dengan lebih selesa, pernafasannya lebih sihat dan masalah gastriknya dah berkurangan dan dia dapat hilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam badannya. Ketiga adalah kurangkan risiko kanser. Lemak pada tubuh dikaitkan dengan risiko pengembangan pelbagai jenis kanser. Misalnya, wanita yang berusia yang mengalami masalah obesiti memiliki 20 hingga ke 40% peluang untuk terkena kanser payudara. Salah satu alasan yang mungkin dapat menjelaskan keadaan ini, lemak menghasilkan estrogen dalam jumlah yang tinggi. Tingkat estrogen meningkat kemungkinan pengembangan daripada kanser payudara, ovari dan kanser rahim. Oleh sebab itulah pembedahan bariatik ini adalah kesan yang baik supaya dapat mengurangkan risiko kanser terhadap pesakit-pesakit obesiti. Last kali adalah rasa makanan yang berubah. Kajian yang dilakukan Universiti Stanford
pula mendapati 87% pesakit yang menjalankan pembedahan bariatik, iaitu mengecilkan perut, mengalami perubahan rasa pada makanan. Hampir separuh daripada pesakit melaporkan ada sesetengah makanan kegemaran mereka menjadi tidak sedap, yang menyebabkan mereka makan lebih sedikit berbanding sebelumnya. Dari kenyataan yang kita dapati, Rahim pelawak juga mengatakan bahawa paling saya suka ketika waktu bulan Ramadan itu, dia tidak merasakan lapar langsung walaupun hanya menjamah kuih waktu sahur dan berbuka. Dia juga dapat mencapai angka sihat setiap kali timbang berat badan. Hasil daripada penurunan berat badan antara 20 hingga 40 kilo, dan berat badan mereka akan kekal. Tu, mari kita melihat video yang dikongsi oleh Kat Farish, iaitu pelakon. Dia juga melakukan pembedahan bariatik. So, mari kita lihat perkongsiannya tentang pembedahan bariatik. Saya kira pembedahan bariatrik ni adalah salah satu alternatif membantu sesiapa yang ada masalah overweight dan juga obesity. Cara kalau kita dah tak jumpa solusi yang lain, ini adalah kaedah yang terbaik. Dan kita bersama Kat Farish di talian video sekarang untuk berkongsi pengalaman selepas menjalani rawatan pembedahan bariatrik ni. Assalamualaikum Kat. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik Kat. Difahamkan Dr. Jidin juga adalah doktor yang melakukan rawatan pembedahan ke atas Kat ya? Ya, Datuk Tik Puji. Okey, baik. Difahamkan juga Kat melakukan rawatan sleeve gastrectomy melibatkan pembuangan perut sebanyak 70 dan juga 80%. Dan Kat juga sebelum ini dikatakan mempunyai berat badan sebanyak 130 kg dan selepas menjalani rawat pembedahan bariatrik ni, berat badan Kat turun kepada 75 kg. Dan dikatakan juga Kat mengalami masalah senang tidur, semput dan sebagainya. Adakah itu salah satu penyebab utama Kat memilih rawatan ataupun pembedahan bariatrik ni? Sebenarnya Kat dapat diintroduce oleh adik ipar Kat. Sebab dia dah jumpa Dr. Tik Puji lah. Dah jumpa doktor. Doktor tengok, doktor cakap pernafasan saya agak teruk dan yalah, berat, semput, segala-galanya ada kan. Jadi bila dapat advice daripada doktor, saya melakukan medical check up dan melakukan operation hujung tahun lepas. Sebelum So sekarang ni boleh? Okey, teruskan. So sekarang ni saya tak ada masalah untuk bawa kereta semua. Sebab dulu saya bawa kereta dia, saya ada nak cepat tidur. Okey, daripada video yang saya kongsikan tadi tentang Kat Farish menceritakan pembedahannya sebelum dia melakukan pembedahan bariatik, kesihatannya terjejas. Dia semput, susah untuk bernafas dan sebagainya. Dan dia juga senang tertidur sewaktu membawa kereta. Dan itu yang sangat dan lebih membahayakan. Tetapi selepas dia membuat pembedahan bariatik, kesihatannya lebih baik dan dia tidak lagi mengalami senang tertidur sewaktu membawa kenderaan. Itu adalah pencapaian terbaik dan kebaikan melakukannya pembedahan bariatik ini. Assalamualaikum, nama saya Naris Anna binti Muhammad Kamal. Nombor pendaftaran saya 10DEP 20F 2002. Saya akan sambung penerangan tentang pembedahan bariatik. Pembedahan bariatik juga dikenali sebagai pembedahan penurunan berat badan adalah satu pilihan rawatan untuk menguruskan berat badan yang berlebihan atau obesiti. Berikut adalah beberapa implikasi pembedahan bariatik yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menjalankan prosedur pembedahan tersebut. Yang pertama, peningkatan kualiti hidup. Ramai orang yang menjalani pembedahan bariatik melaporkan peningkatan yang ketara dalam kualiti hidup mereka. Ini termasuk peningkatan kepuasan hidup, peningkatan tahap aktiviti fizikal dan sosial serta peningkatan keupayaan untuk melakukan tugas-tugas harian. Yang kedua, perubahan dalam cara makan. Pembedahan bariatik boleh menyebabkan perubahan dalam cara seseorang itu makan. Ini termasuk perubahan dalam saiz sedangan, perubahan dalam keperluan nutrien dan perubahan dalam perasaan kenyang. Selalunya orang yang menjalani pembedahan bariatik perlu berubah kepada gaya pemakanan yang lebih sihat dan teratur untuk mendapatkan manfaat maksimal daripada pembedahan. Yang ketiga, risiko komplikasi. Seperti semua jenis pembedahan bariatik membawa risiko komplikasi. Walaupun ia jarang berlaku, beberapa komplikasi yang mungkin termasuk jangkitan perdarahan, masalah perut dan lain-lain. Oleh itu, penting untuk bincang dengan doktor anda tentang risiko dan manfaat pembedahan tersebut.
sebelum membuat keputusan untuk menjalani pembedahan bariatrik. Dari segi kesihatan, pembedahan bariatrik boleh membantu mengurangkan risiko beberapa masalah kesihatan yang berhubung dengan obesiti, termasuk diabetes, penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Namun, seperti mana-mana prosedur pembedahan yang lain, ia mempunyai risiko dan kemungkinan komplikasi seperti jangkitan perdarahan dan masalah penghadaman. Yang kelima, kos. Pembedahan bariatrik adalah prosedur pembedahan yang mahal. Kos yang terlibat termasuk kos pembedahan, kos rawatan selepas pembedahan dan kos untuk pelbagai sokongan psikologi dan kesihatan mental. Individu perlu mempertimbangkan kos ini dan memastikan bahawa mereka mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menampung semua kos yang terlibat dalam prosedur pembedahan bariatrik. Dalam kesimpulannya, pembedahan bariatrik adalah satu pilihan rawatan yang berkesan untuk mengatasi masalah obesiti. Walaupun ia mempunyai implikasi yang perlu dipertimbangkan, ia boleh membantu individu mencapai berat badan yang seimbang dan memperbaiki kesihatan mereka. Penting untuk mendapatkan nasihat dan pandangan profesional daripada pakar perubatan sebelum membuat keputusan untuk menjalani pembedahan bariatrik. Persoalannya, adakah menjalani prosedur bariatrik melalui kaedah gastric bypass memenuhi atau bertentangan dengan kehendak syariah? Kaedah gastric bypass adalah salah satu jenis pembedahan bariatrik yang dilakukan untuk mengurangkan berat badan individu yang mengalami obesiti. Terdapat pandangan yang berbeza dalam kalangan ahli-ahli agama mengenai kehendak syariah dalam menjalani prosedur bariatrik ini. Secara umumnya, dalam Islam, memelihara kesihatan diri dan menjaga keupayaan fizikal yang baik merupakan satu tanggungjawab individu, serta Islam memperjuangkan memelihara kesihatan dan kesejahteraan diri sebagai salah satu daripada tujuan-tujuan syariat. Oleh itu, jika seseorang yang mengalami obesiti telah mencuba kaedah lain seperti diet dan senaman tetapi tidak berjaya menurunkan berat badan dengan berkesan, dan kaedah pembedahan dianggap sebagai satu-satunya pilihan terbaik oleh pakar perubatan, maka pembedahan bariatrik boleh dianggap sebagai satu pilihan perubatan yang dibenarkan. Walau bagaimanapun, setiap keputusan untuk menjalani prosedur pembedahan bariatrik, termasuk gastric bypass, haruslah dibuat selepas mempertimbangkan semua aspek berkaitan kesihatan dan risiko yang berkaitan dengan prosedur tersebut. Selain itu, individu juga perlu memastikan bahawa prosedur pembedahan dilakukan oleh pakar perubatan yang berpengalaman dan berkelayakan. Oleh itu, jika seseorang telah memutuskan untuk menjalani prosedur pembedahan bariatrik, kaedah gastric bypass atau kaedah lain, ia harus dilakukan dengan memastikan semua keputusan dan tindakan diambil selaras dengan panduan dan prinsip-prinsip syariah, serta berdasarkan keperluan dan keadaan individu tersebut. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diberi perhatian untuk memastikan bahawa prosedur bariatrik dilakukan dengan cara yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Antaranya termasuk memastikan bahawa prosedur tersebut dilakukan oleh pakar perubatan yang berkelayakan, memperoleh kebenaran daripada ahli keluarga yang mempunyai hak yang relevan dalam keputusan kesihatan seseorang, serta memastikan bahawa bahan-bahan yang digunakan dalam prosedur tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh itu, menjalani prosedur bariatrik seperti gastric bypass boleh dianggap selaras dan dengan kehendak syariah Islam apabila ia dilakukan dengan penuh kesedaran dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip syariah. Beberapa artis Malaysia yang diketahui telah menjalani pembedahan bariatrik. Yang pertama, Siti Nurhaliza, seorang penyanyi terkenal Malaysia. Ia menjalani operasi penurunan berat badan pada tahun 2008 dan berjaya menurunkan berat badan sekitar 20 kg. Yang kedua, Rosita Cik Wan, selebriti dan pengusaha Malaysia. Ia juga telah menjalani operasi penurunan berat badan pada tahun 2017. Yang ketiga, Michael Ang. Ia melakukan pembedahan bariatrik pada tahun 2018. Berat badannya mencecah 134 kg dahulu, namun kini berat badannya kekal 80 kg. Penting untuk diingatkan bahawa operasi penurunan berat badan bukanlah solusi yang tepat bagi semua orang dan harus dipertimbangkan secara serius dengan dukungan doktor dan ahli gizi yang terkait. Operasi tersebut memiliki risiko dan konsekuensi jangka panjang yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menjalani operasi tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Arisa Zuani binti Muhammad Syahabudin. Nombor matrik saya adalah 10 DEP 20F2012. Hari ini saya akan terangkan cara penyelesaian masalah obesiti tanpa menggunakan pembedahan bariatrik. Sebelum saya memulakan penerangan saya tentang cara penyelesaian masalah tanpa menggunakan pembedahan bariatrik, saya akan sajikan kepada anda satu video yang menerangkan tentang komplikasi jika anda menghadapi masalah obesiti. Obesiti ni membawa komplikasi-komplikasi yang kita tak nak. Kan? Dia bukan soal kecantikan luaran. Kebanyakan orang saya nak kurus sebab nak cantik, nak nampak macam model, nak nampak macam artis, nak payah. Itu semua tak payahlah, itu tak penting. Yang kita sebenarnya tak nak bila ada masalah obesiti ialah kita mengalami komplikasi ataupun risiko kesihatan. Kita boleh mendapat masalah diabetes, kita boleh mendapat masalah kardiovaskular, sakit jantung, stroke, darah tinggi. Kita ada masalah batu hempedu. Ini selalu ada masalah, orang ada masalah. Sebab tu masa saya belajar dulu, saya ingat lagi masa saya belajar masa kolej perubatan dulu kan, kalau kita nak diagnose orang yang ada masalah batu hempedu, dia panggil ada 4F kan. Fat Fatal Women at 40 panggil. Masalah obesiti itu sebenarnya kan berkaitan dengan masalah batu hempedu kan. Dan ini kita kan high cholesterol. Kolesterol sebenarnya yang lebih utama bukan high cholesterol, ialah masalah keradangan yang tinggi bagi orang yang ada masalah berat badan kan. Lagi satu masalah tidur yang tidak sihat dan tidak menyihatkan, iaitu dipanggil sleep apnea. Semasa tidur kita boleh kehilangan nafas, daripada bernafas semula dia akan mengganggu rhythm ataupun ritma tidur kita, menyebabkan kita tidur tidak nyenyak dan tidak sihat dan tidak mendatangkan kesihatan. Masalah lain bila berlaku masalah obesiti ialah masalah sakit lutut ataupun osteoarthritis, sakit sendi lutut banyak berlaku, terutama wanita lah. Masalah yang lain yang boleh berlaku ialah masalah fatty liver ataupun hati berlemak kan. Hati berlemak bukan sebab banyak makan lemak hati berlemak sebab ada masalah gangguan metabolisme pada hati akibat pengambilan fruktosa yang berlebihan, gula lah maksud dia kan. Dan juga orang obesiti juga berisiko tinggi untuk mendapat kanser. Itu kena faham, risiko tinggi dapat kanser kan. Bila dia dapat kanser barulah kurus, tapi kalau kurus cara itu tak nak lah, nak kurus cara yang sihat kan. Sebab tu kena faham semua faktor-faktor risiko kesihatan ni ada kaitan dengan obesiti. Dan sekarang ni kita boleh tambah satu lagi, orang yang ada masalah overweight atau obesiti, dia lebih mudah mendapat komplikasi COVID, jangkitan COVID sebab faktor imuniti yang lemah. Itu kita kena add lagi satu kan, kena faham risiko dia. Berdasarkan video yang telah saya sajikan sebentar tadi, terdapat pelbagai komplikasi yang akan kita hadapi jika kita mempunyai masalah obesiti. Oleh itu, saya akan menerangkan dan akan memberikan 5 cara tentang bagaimana kita boleh merawat ataupun menyelesaikan masalah obesiti ini tanpa menggunakan pembedahan bariatrik. Cara yang pertama ialah diet yang betul. Kita hendaklah mengamalkan pengamalan diet secara seimbang. Janganlah kita membuat diet secara tidak menyihatkan. Contoh diet yang tidak menyihatkan ialah kita tidak makan selama sehari ataupun menahan lapar selama sehari. Itu merupakan diet yang tidak seimbang ataupun diet yang tidak menyihatkan badan kita. Oleh itu, kita hendaklah mengamalkan diet secara seimbang. Antara contoh di mana kita boleh mengamalkan diet secara betul ialah kita mengurangkan pengambilan gula dalam kehidupan seharian kita. Contoh makanan yang bergula adalah seperti makanan di dalam tin, kek, gula-gula serta aiskrim yang harus dielakkan selagi boleh. Tetapi jika anda merupakan penggemar makanan yang manis, cubalah kurangkan pengambilan makanan yang manis dan minuman yang manis sedikit demi sedikit. Okey, itu merupakan huraian ataupun isi tentang langkah yang pertama ataupun cara yang pertama untuk mengurangkan masalah obesiti, iaitu diet yang betul. Cara yang kedua ialah kita boleh melakukan senaman ringkas tapi dilakukan secara konsisten.
Selain daripada mengamalkan diet pemakanan, kita juga boleh melakukan senaman fizikal untuk mengurangkan masalah obesiti yang merupakan senaman fizikal ini juga merupakan salah satu benda yang penting untuk kita lakukan. Menurut analisa data yang disediakan oleh Heart Survey dari England pada 2005, senaman terbaik yang kita boleh lakukan ialah kita melakukan aktiviti berjalan secara pantas. Cukuplah dengan melakukan senaman secara berjalan-jalan di kawasan sekeliling selama 30 minit ataupun 5 hari seminggu. Itu merupakan senaman yang ringkas. Kajian juga menunjukkan individu yang berjalan pantas lebih cenderung untuk mempunyai berat badan, lilitan pinggang serta indeks jisim badan iaitu BMI yang lebih rendah berbanding dengan aktiviti yang lain. Cara yang ketiga ialah kita mengamalkan tidur yang cukup. Selain daripada diet yang seimbang dan juga melakukan senaman fizikal, kita juga haruslah mengamalkan tidur yang cukup. Kerana tidur yang cukup juga merupakan salah satu cara untuk kita mengatasi masalah obesiti. Okay. Pada para penyelidik mendapati bahawa kanak-kanak yang berusia 5 ke 6 tahun, jikalau diorang tidur lambat, diorang akan berisiko untuk menghadapi masalah obes. Secara terperinci, data kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang tidur kurang daripada 9.5 jam berisiko lebih tinggi untuk menghadapi masalah obes. Untuk dewasa pula, mereka haruslah tidur sekurang-kurangnya 7 sehingga 8 jam untuk mengatasi masalah obesiti ataupun tidak mengalami masalah obesiti. Okey, cara yang keempat ialah kita hendaklah relax dan tidak boleh stres. Stres boleh meningkatkan hormon kortisol yang boleh mengakibatkan anda beringinan untuk makan. Bila kita stres ataupun kita tidak relax, kita akan menyebabkan diri kita merasa untuk makan ataupun mengambil makanan yang berlebihan. Seperti inilah yang kita katakan makan ketika beremosi ataupun emotional eating. Okay, sebab sometimes kadang-kadang bila kita stress ataupun kita tidak relax, kita akan mengambil makanan yang banyak dan kita akan tidak kontrol diri kita untuk memakan benda-benda yang tidak elok untuk kesihatan kita. Oleh itu, kita hendaklah relax dan juga tidak stres. Okay. Okay, cara yang terakhir ialah kita hendaklah mengamalkan pengambilan air kosong. Cara yang paling mudah untuk mengatasi masalah obesiti ialah dengan mengamalkan pengambilan air kosong. Hal ini disebabkan oleh di dalam air kosong tidak mempunyai sebarang kandungan kalori yang merupakan zero kalori. Tapi air kosong juga boleh menghilangkan haus dan memenuhi kehendak cecair yang diperlukan oleh badan. Malah anda tidak akan menjadi gemuk jika anda minum air kosong dengan jumlah yang banyak. Ini disebabkan di dalam air kosong mempunyai zero kalori. Kesimpulan yang boleh saya berikan berdasarkan tajuk yang telah saya sampaikan sebentar tadi ialah kita mempunyai pelbagai cara untuk menguruskan berat badan dan juga menurunkan berat badan. 5 cara yang telah saya ceritakan sebentar tadi ialah tidur yang secukupnya, diet yang seimbang, melakukan aktiviti fizikal, relax, tidak stres dan juga pengambilan minuman air kosong. Itu merupakan 5 cara yang boleh kita lakukan tanpa melakukan pembedahan barastik. Pembedahan barastik memerlukan kos yang banyak untuk kita melakukan pembedahan itu.
Tetapi jikalau kita melakukan 5 step ini, kita tidak akan memerlukan kos yang banyak ataupun kita tidak akan memerlukan kos sama sekali untuk melakukan 5 step ini. Oleh itu, 5 step yang telah saya terangkan ataupun 5 cara yang telah saya terangkan sebentar tadi adalah cara yang lebih selamat daripada melakukan pembedahan barasti, kerana pembedahan barasti itu kita tidak pasti sama ada pembedahan itu selamat ataupun tidak untuk diri kita. Oleh itu, fikirkanlah mana satu yang lebih selamat ataupun yang lebih rasional untuk anda ikuti. Bagi saya cara-cara 5 yang saya terangkan sebentar tadi adalah lebih rasional untuk kita ikut daripada melakukan pembedahan barasti. Oleh itu sahaja daripada saya dan kumpulan saya tentang tajuk yang telah diberikan oleh pensyarah. Oleh itu sahaja.